Okay, welcome to part 3 untuk pembiasan cahaya. Cikgu buat part by part ni sebab cikgu nak kamu dengar dulu part 1, then part 2, then baru part 3. Maksudnya kamu sempat digest dulu info, then baru kamu next kepada info yang baru. Okay, so yang untuk part 3 ni kita akan tengok pembiasan cahaya. Okay, kali ni kamu akan berkenalan dengan istilah dalam nyata dan dalam ketara. Okay, dalam nyata dan dalam ketara. Ini bersangkut paut dengan situasi harian. Agak lari pula. Tak apa, halalkan saja. Okay, so dalam nyata dengan dalam ketara. Apakah itu? Nanti kita akan tengok. Okay, cuma cikgu nak kamu tengok gambar raja 6.9. Okay, apa yang kamu dapat perhatikan? Tengok gambar raja lah. Okay, kamu pemerhati itu, nampak pemerhati orang kat atas tu. Okay, bila dia tengok ikan di dalam kolam ataupun air tasik ke apa, dia situasi dia kamu akan nampak seolah-olah ikan tu berada dekat dengan kamu. Maksudnya dia dekat dengan permukaan. Tetapi hakikatnya ikan tersebut berada pada kedudukan yang lebih dalam. Maksudnya dalam lagi. Yang kamu akan nampak dekat atas ni, kedudukan imej ikan ni. Okey, sebab apa berlakunya sedemikian? Sebab fenomena pembiasan cahaya. Okey. Senangnya bila kamu nampak sesuatu benda, bila kamu tengok sesuatu benda, apa yang berlaku adalah cahaya daripada objek tersebut, okey, dibawa ke mata kamu. Okey. Contohnya di sini orang kat atas ni dia tengok ikan dalam air. So cahaya daripada ikan itu dibawa ke mata dia. So semasa cahaya itu bergerak, maksudnya daripada air ke mata pemerhati tersebut, akan berlaku pembiasan cahaya. Okey, nampak tak? Macam mana kita tahu tadi? Bila cahaya itu bergerak daripada satu medium ke satu medium, okey, yang berbeza ke tempat optik, dia akan dibiaskan. Okey, dalam kes ni cahaya daripada ikan daripada air ke nama nanti digina. Okey, so nampak sudut 7 ni, sudut 7 maksudnya daripada sinar 7 ikan tu, sudut 7 dia kecil. Okey, bila masuk ke udara, sudut biasanya jadi besar. Okey, so berlakulah pembiasan cahaya. Okey, sekarang kita nak tahu pasal apa pemerhati ni nampak kedudukan ikan tu lebih ke atas. Okey, ni sebab apabila cahaya daripada ikan merambat dari air ke udara, cahaya dibiaskan menjauhi garis normal. Okey, kesan pembiasan cahaya ini menyebabkan pemerhati melihat kedudukan imej ikan lebih dekat dengan permukaan air. Sebab dia punya sudut dia tu lebih besar. So kalau kamu nak lukis kat mana kedudukan ikan ni, ni dia diberi kan. Kalau kamu nak lukis untuk soalan, cara dia senang saja. Kamu lukis garis lurus. Okay, ni garis yang dibiaskan tu garis lurus, dash line ni. Okay, so di hujung garis lurus itu dah kedudukan imej ikan yang dia nampak. Okay, senang saja. Kalau soalan dia tak baik kat kamu ni, dia tanya di manakah kedudukan yang ikan yang dilihat oleh pemerhati, kamu buat satu garis lurus, dash line. Okay, sambung saja daripada garis sinar biasa ni, dash line tu, kamu akan dapat kedudukan imej ikan. Pemerhati tu nampak ikan di sini instead of kedudukan yang sebenar. Okey, so kat mana nak kata dalam nyata dengan dalam ketara tersebut? Okey, dalam nyata itu adalah kedudukan yang sebenar. Maksud dia, kamu ada dua kedudukan kan? Satu kedudukan yang dia nampak, satu lagi kedudukan yang betul-betul ikan tu duduk. So, kedudukan yang sebenar daripada permukaan air itu
yang sebenar. Okay. Dalam keterhadikan, sesuatu yang bolehlah yang cikgu bagi bebas kat mana dia nampak ikan itulah dalam harap. Sudah nampak beza kan? Itu dalam nyata dengan dalam ketara. Dalam nyata, dalam yang betul-betul, kedudukan yang betul. Dalam ketara tu adalah yang tipu helah semata-mata. Okey, itu beza dalam nyata dengan dalam ketara. Okey, kita tengok next situasi. Situasi ni sama macam situasi ikan. Okey, jurulatih tengok penyelam dalam air. Okey, sama juga dia akan nampak imej penyelam tu seolah-olah berada dekat dengan permukaan. Okey. So, konsep dia samalah. Ini nampak tu dalam dapat soalan tu level dulu. Ni dalam nyata yang mana, dalam ketara yang mana. Okay. Tengok situasi yang ni, nampak yang kedua ni. Kali ni penyelam pula. Dia nak tengok jurulatih dia. Penyelam dalam air. Okay. So, dia tengok jurulatih dia kat atas ni. Kat mana dia akan nampak seolah-olah jurulatih tu duduk tinggi lagi. Okay, sebab apa? Sebab sinar daripada jurulatih, sinar cahaya mula-mula dekat dalam udara, sudut dia adalah besar. Okay, bila dia bergerak ke dalam air, sudut dia akan jadi kecil. So, macam mana kamu nak tahu kedudukan yang penyelam tu nampak? Kamu lukis sahaja garis putus-putus yang menyambung dengan sinar biasan tu. So, kamu akan nampak kedudukan imej jurulatih tu berada di sini. Okey. So, untuk yang ketiga, formula ketiga untuk mengira indeks biasan, dia menggunakan rumus ini. Ini menggunakan rumus dengan indeks biasan dan nyata yang dalam rumah itu besar kecil. Okey. So, untuk mengira indeks biasan, formula yang ketiga. So, kamu ada 3 formula. Formula yang pertama, menggunakan rumus yang ada nilai kelajuan. Kelajuan vakum bahagi dengan kelajuan dalam medium. Okey, rumus yang kedua adalah hukum Snell. Untuk mencari indeks biasan menggunakan hukum Snell, iaitu N1 sin theta 1 sama dengan N2 darab sin theta 2. Okey. Kalau dia bagi medium tu udara. Okey, medium itu udara. So, rumus dia, flashback rumus dia akan jadi macam ni. N sama dengan sin I over sin R. I itu adalah sudut tuju dalam udara. R adalah sudut biasan dalam medium 2. Okey. Ni kamu kena ingat. Okay. So, untuk indeks biasan vakum dan udara adalah 1. Okey. Yang ketiga adalah menggunakan rumus dalam nyata dan dalam ketara. Okey, N indeks biasan sama dengan dalam nyata bahagi dalam ketara. H besar over H kecil. Okey. So, apakah unit bagi indeks biasan? Ada unit ke tidak? Itu soalannya. Nanti kamu jawab. Okey, ada unit ke tidak? Ada unit ke tak ada untuk indeks biasan? Okey. Harap kamu boleh faham. Nanti kita sambung perbincangan. Okey, terima kasih.